Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا فهما. نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين واهدنا بهداية العارفين وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. خير ما أحيي به تحية الإسلام وتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وإلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين والتابعين وتابعيهم وإلى جميع أولياء الله الصالحين والشهداء والعلماء والفقهاء والمحدثين وإلى سائر مشايخنا ومشايخ مشايخنا وأهل أساندنا وسلسلاتنا وإلى أرواح أموات المسلمين وإخواننا الحاضرين والغائبين وخصوصا إلى روح الإمام الغزالي رحمه الله وإلى روح الإمام الحبيب عبد الله بن علوي الحداد رحمه الله وإلى روح صاحب هذا الكتاب الشيخ عبد القادر ابن عبد المطلب الإندونيسي المكي رحمه الله وإلى شيخنا توان guru Haji Saleh bin Musa Al-Qaddahi رحمه الله وإلى شيخنا Kiai Haji Abdul Rahim ibn Jamaluddin Jahri Al-Banjari Al-Makki حفظه الله شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. Alhamdulillah, kita sambung kitab Qalbun Salim, syarah kepada kitab Penawar Bagi Hati pada muka surat 118. Muka surat 118. Di bawahnya tu footnote. Sambunglah hubungan silaturrahim dengan kaum kerabat kita. Kaum kerabat itu bahasa Arab. Qarabat ni kerabat, kata kita orang Melayu, asal kataannya qarabah, iaitu qarib. Qarib maksudnya orang yang dekat. Jadi kaum kerabat ini orang-orang yang dekat, yang ada hubungan kekeluargaan dengan kita semua. Kalau adik-beradik, kemudian sepupu, sepapat, ipar duai, itu yang namanya kaum kerabat. Pakcik, makcik,
Itu maksudnya dalam lingkungan keluarga. Sambunglah hubungan silaturahim dengan kaum kerabat kita, walaupun mungkin mereka memutuskannya. Yang penting bahagian kita ni, iaitu kita sambungkan. Kalaupun mungkin mereka tak nak sambungkan, tak apa, tu cerita mereka. Kenapa tu? Seorang lelaki datang berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna li qarabatan asiluhum wa yaqta'unani." Aku mempunyai qarabah, sanak saudara, aku menyambung hubungan dengan mereka, tetapi mereka memutuskanku. Saya sambung, mereka tak nak. Wa uhsinu ilaihim wa yusi'una ilayya. Aku berbuat baik kepada mereka, tetapi mereka berbuat buruk terhadapku. Maksudnya semua negatif. Wa ahluhum anhum wa ahlumu anhum wa yajhaluna alayya. Aku berlemah lembut dengan mereka, tetapi mereka kasar terhadapku. Faqala sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam, bila dia mengadu kepada Nabi tentang dia baik, kaum kerabatnya tak, dia lembut, kaum kerabatnya mengasarinya, apa jawab Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam? La in kunta kama qulta, sekiranya kamu seperti apa yang telah kamu katakan, faka'annama tusifuhumul malla, maka seolah-olah kamu menyuap mereka dengan pasir yang panas. Wala yazalu ma'aka minallahi zahirun alaihim ma dumta ala dhalik, dan Allah akan sentiasa menjadi penolongmu selama mana kamu melakukan perkara tersebut. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat yang diittifaqkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nabi bagi tahu jangan kasari, jangan lawan. Teruskan hubungan silaturahim, buat baik, berlemah lembut, dan jangan kasari. Kenapa? Kerana kamu akan sentiasa ditolong oleh Allah kalau kamu lakukan perkara yang tersebut. Adapun urusan mereka itu biarlah. Tapi kita orang baling dengan batu, kita balas dengan buah. Macam pokok lah, dibaling dengan batu tapi dibalas dengan buah. Akhirnya buah tu nanti dimakan oleh orang yang baling batu tadi tu. Dia realize lah yang mereka itu salah. Baik, kita masuk balik kita patah balik sedikit di muka surat 116 yang atas tu, yang ada warna hitam ke atas tu ya. Antara kebaikan yang berkaitan dengan akhirat pula, ini berkaitan dengan kaki, menggunakan kaki. Kaifa haluka? Menggunakan kaki untuk semua tujuan yang baik, seperti berjalan ke masjid. Kalau kita driving pergi masjid tak apa juga, atau ke tempat pengajian ilmu yang memberi manfaat, berperang di jalan Allah fisabilillah, pergi menunaikan haji dan umrah, ziarah menziarahi, menghubungkan tali silaturahim, atau yang kita cerita tentang tali silaturahim itu sudah tadi, dan lain-lain. Footnote nombor 149, Imam Al-Haddad menambah kegunaan kaki itu, pergi ke tempat-tempat kebajikan, tempat-tempat yang ada nilai pahala, pergi ke rumah-rumah orang miskin, ataupun menziarahi tuan guru, pergi ke tempat-tempat NGO yang
membantu masyarakat tu termasuk juga. Memenuhi hajat dan keperluan kaum muslimin dan menunaikan hajat-hajat hak-hak mereka. Siapa yang perlukan kita untuk hadir, maka kita pergi. Dengan kakilah kita pergi tadi tu, melawat orang sakit dan menghantar jenazah ke kubur. Itu orang yang solat, orang yang jenazah itu dapat satu qirat. Satu qirat itu seberat gunung Uhud, emasnya itu. Kalau dia pergi menghantar ke kubur dapat 2 qirat, 2 gunung emas itu. Sebab itu kita di Makkah Madinah, lepas dia solat fardu, akan adalah as-salatu 'alal mayyit ataupun as-salatu 'alal mayyitah, solat kepada jenazah lelaki, solat untuk jenazah perempuan. Kadang-kadang as-salatu 'alal amwat, solat untuk orang-orang yang meninggal. Ramailah tu. Kita apa yang harus kita buat? Jangan solat ba'diyah dulu. Lepas solat fardu, memang selalu begitu di 2 tanah haram ini, di 2 masjid, Al-Masjidil Haram dengan Al-Masjid An-Nabawi, kita tunggu sekejap, ikut solat sama-sama supaya kita dapat satu qirat, iaitu pahala satu gunung seberat gunung Uhud. Uhud itu kenapa dipanggil Uhud? Sebab dia ahad, satu-satunya gunung yang besar yang ada di bumi Al-Madinah itu. Bayangkan besarnya itu. Kalau itulah emas, kalau betul-betul emas lah besar tu, rasanya kita tak tengok tempat lain dah. Ini orang yang solat dan menghantar dapat 2 gunung Uhud itu, sebesar itu emasnya. Kita di Malaysia dapat tak dapat sama juga. Sebab itu kita selalu untuk solat jenazah. Sebab itu untung orang yang pergi buat haji umrah ni selalu dapat kesempatan untuk solat jenazah. Kita pun sama juga di Malaysia ambil peluang untuk kita solat jenazah. Ada lagi kesempatan menghantar jenazah ke kubur, walaupun yang paling afdal menjinjing jenazah tu dengan bau kita ni. Tapi tempat untuk dikuburkan kadang-kadang jauh, kadang-kadang melibatkan seberang negeri, itu yang kita pakai van dan sebagainya, itu tidak mengapa ya. Tapi paling bagus menjinjing ni. Ni maksudnya ni betul-betul memuliakan. Kalau dalam van itu dia seorang-seorang kat situ, kalau ada anak saudara lah, tak mengapa, boleh. Tapi yang kalau dekat afdalnya jinjing, gitu. Baik, itu tambahan Imam Al-Haddad. Mari kita lihat. Menggunakan tangan, tadi kaki, menggunakan tangan untuk menulis kitab dan mengajar. Cikgu-cikgu kan menulis, mengajar dekat whiteboard. Dulu dipanggil blackboard, ini whiteboard. Dulu pakai blackboard, pakai kapur. Ingat lagi saya, ya Allah. Saya cikgu selalu suruh padam. Dah lah badan tak berapa nak tinggi. Saya tak tahu, cikgu selalu suruh. Ni jugalah kita naik atas kerusi. Dulu blackboard pakai kapur ni. Sekarang whiteboard pakai marker pula. Itu macam-macam ya. Alhamdulillah, sains dan teknologi kita gunakan dengan baik. Sekarang dah pakai PowerPoint presentation. Saya pun boleh juga sikit-sikit lah mengaji PowerPoint presentation tu. Kemudian tangan bersalam dengan orang yang saleh. Orang yang saleh ni dirinya tu baik. Kalau muslih, dia boleh membaikkan orang lain. Sebab itu ada namanya saleh. As-salah, saleh dengan islah. Jadi saleh orang yang baik dirinya, muslih dia boleh bagi baik orang lain. Mari kita lihat. Kita sambung dulu, nanti saya akan patah balik footnote 150 tu ya.
bersalam dengan orang yang saleh, sebab orang ini orang yang dekat dirinya pada Allah. Tangan dia itu barakah, sebab dia solat tengok takbir tangan, kat mana diletak, kemudian angkat tangan ni, jari ni, semua bawa pada kebaikan, sebab dia melakukan kebaikan. Baca Quran kan pegang ni, mengajar kitab kan pegang, baca kitab kan pegang. Yang dibuat dengan tangan tu, kadang-kadang orang minta tolong dia talqin, maka dia pun talqinkan orang tu, kerana dipegang badannya kalau sakit. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin, siapa yang hafaz ayat itu salah satu ayat untuk menyembuhkan penyakit. Boleh, kalau tuan-tuan ada sakit, antara ayat yang boleh kita baca, lau anzalna hadzal qur'an. Malam ni saya kongsi ya, walaupun sebenarnya untuk dapat perkara ini dia kena ijazah. Ijazahnya kena baca surah Al-Hasyr daripada mula sampai akhir. Nah baca, saya baca, tuan-tuan ikut saya. Bila sampai pada lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin, saya akan bagi tahu, da'u aydikum ala ru'usikum, letakkan tanganmu di atas kepalamu. Maka kita pun ikut macam ni. Sambil baca tu, ini sampai habis. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyiatillah wa tilkal amthalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun wallahu alladhi, sampai akhir. Habis baru turun. Itu namanya hadis al-musalsal, hadis yang bersambung-sambung, letak tangan di atas kepala. Tapi malam ni saya tak buatlah, sebab maghrib ni tak apa nak panjang. Tapi tak mengapa, saya ijazahkan tuan-tuan seperti mana guru kami ijazahkan. Macam mana? Kalau baca ayat tadi tu, tangan kanan letak di atas kepala macam ni. Ada dua cara. Satu begini, satu dekat dahi. Kalau kita buatkan masjid macam ni kan heran orang tengok. Haji buat apa tu Ji? Dah segan pula kita. Buat macam ni, boleh? Nah, dan ketika baca ni, niat, ya Allah, apa sakit dalam badan tu mudah-mudahan disembuhkan. Ini antara. Bukan nak mengajar jadi bomoh ni, bukan. Nah, ini namanya hadis musalsal. Kalau kami dapat guru kami begitu, sampai ayat ni guru kita sebut da'u aydikum ala ru'usikum, kita pun letak sini ramai-ramai, baru sambung ayat tadi tu lau anzalna sampai habis. Dapatlah kita ijazah. Jadi tuan-tuan tak dan lah, tapi saya bagi umum saja. Silakan kalau tuan-tuan ada sakit sendiri dalam badan, buah kat sini. Niat apa sakitnya? Buah pinggang, apa sajalah. Tak boleh tidur malam, migraine ke, mudah-mudahan. Itu ya. Baik. Kalau ijazah yang sebenar-benar tidak begitu ya, dia kena baca dengan guru daripada mula sampai akhir. Tapi kita kesempatan tak berapa nak cukup. Daripada tak ada, silakanlah beramal. Itu salah satu cara untuk kita ikhtiar berubat. Tapi hospital kena pergi, klinik kena pergi, dapatkan rawatan. Ini untuk sebagai tambahan. Baik. Mencegah kemungkaran dan lain-lain. Baik, kita patah balik 119 footnote-nya. Memang saya buat buku ni stylenya style buku Arab. Kalau ada syarah terus bubuh di bawah tu. Ya. Footnote 150 yang kata bersalam dengan orang soleh tadi tu, ada syarahnya dalam kitab Tanbih Al-Ghafilin. Tanbih, peringatan, Al-Ghafilin, orang-orang yang lupa. Disebutkan yang mengarangnya siapa? Al-Imam Abu Layth As-Samarqandi. Disebutkan bahawa Imamul Ghazali berkata, yuqal,
dikatakan, man jalasa ma'a thamaniyati asnafin minan nas, sesiapa yang duduk bersama 8 orang kumpulan manusia, zadahullahu thamaniyata asya, Allah akan memberinya 8 perkara. Cuba sama-sama dengar ya, 8. 1. Man jalasa ma'al aghniya, sesiapa yang duduk bersama dengan orang kaya, zadahullahu hubbad dunya warraghbata fiha, Allah Azza wa Jalla akan menambahkan cinta kepada dunia dan semangat untuk mendapatkan dunia kepadanya. Ini kalau orang kaya yang tidak beriman. Dia beriman tapi mungkin lara, mungkin tak terjaga hatinya, nak bertambah-tambah harta kekayaan. Alhaakumut takatsur. Nah, itu rugilah orang-orang yang at-takatsur, yang mengumpul-ngumpulkan, memperbanyak-banyakkan hartanya, hatta zurtumul maqabir, sampai dia jumpa kubur, baru tak ada lagi nak mengumpulkan hartanya. Tapi bukanlah bermaksud tak boleh jadi kaya, tidak. Sayyidina Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu, Sayyidina Uthman bin Affan, itu antara sahabat Nabi yang bilioner, bukan milioner, bilioner. Tapi Nabi sebut ini antara al-asharah al-mubasysyirin bil jannah. Di dunia lagi Nabi dah bagi tahu mereka termasuk 10 orang yang masuk syurga. Apa maksudnya ni? Maksudnya tidak salah jadi kaya, tapi jadi orang kaya yang beriman. Ni kalau tidak ada orang kaya yang sponsor untuk beli mikrofon, untuk kapet masjid, kipas masjid, aircon dan sebagainya, susah juga itu ya. Jadi maksudnya silakan, tapi orang kaya yang beriman, bertakwa. Itu satu. Wa man jalasa ma'al fuqara, sesiapa yang duduk bersama dengan orang fakir. Fakir ni memang fakir dari segi harta. Zadahullahu syukra war ridha biqismatillahi ta'ala. Allah Azza wa Jalla akan menambahkan perasaan syukur dan redha dengan pemberian Allah kepadanya. Rasa qanaah, cukup. Sebab mereka pun tak cukup juga, jadi kita bertambah belajar syukur. Wa man jalasa ma'as sultan, sesiapa yang duduk dengan para penguasa, zadahullahu al-kibra wa qasawatal qalbi, Allah Azza wa Jalla akan menambahkan perasaan sombong dan keras hati kepadanya. Maksud pemerintah, penguasa yang kurang kuat imannya. Kalau dia orang yang takwa macam Khalifah Umar bin Abdul Aziz, itu kan menambahkan kebaikan. Jadi ini bukan secara mutlak, selalunya begitu, tapi tidak semestinya. Untuk orang-orang penguasa, sultan, pemerintahan, begitu ya. Wa man jalasa ma'an nisa, sesiapa yang duduk dengan perempuan-perempuan, zadahullahu al-jahla wasyahwata wal maila ila uqulihinna, Allah akan menambahkan kepadanya kejahilan, syahwat dan cenderung kepada pendapat mereka. Marah segi perempuan ni Bang Haji. Ini tidak mutlak begitu. Maksud orang-orang perempuan yang kurang dekat dengan Allah, tu maksudnya tu. Kalau yang dekat dengan Allah, bukankah ummina sayyidatina Aisyah itu antara ulama di kalangan perempuan? Kan para sahabat merujuk kepadanya. Tu ya. Tuan-tuan baca kitab ni, dia jangan terus begitu. Selagi mai keluar-keluar dah bergaduh dengan perempuan. Dia syarah dia kena betul. Terus wa man jalasa ma'as sibyan, sesiapa yang duduk dengan anak-anak kecil, zadahullahu lahwa wal mizah, Allah Azza wa Jalla akan menambahkan kelalaian dan selalu bergurau kepadanya. Betul, budak-budak kan kita selalu gurau. Sebab tu saya tak nak kalau
Ini tak boleh sebut ni. Ini personal. Kalau saya dijemput di sekolah rendah, tak mahu saya. Tak mahu saya berceramah. Sebab tak tahan budak-budak sekolah rendah ni tak dikah ke. 5 minit je. Habis 6 minit, ya berlari. Kena sabarlah kita pun. Nah, memang dunia budak-budak. Kalau kita dulu pun jangan-jangan lebih lagi daripada tu kita nak. Tapi kasihani. Jadi kita bagilah orang lain. Saya tak pandai sangat nak kontrol. Kalau orang tua tak apa, senang insya-Allah. Itulah Allah bagi masing-masing kelebihan supaya kita jangan sombong. Orang ini lebih kat sini, kurang kat sini. Ini lebih kat sini, kurang kat sini. Supaya kita jangan sombong. Wa man jalasa ma'al fusaq, sesiapa yang duduk dengan orang yang fasik, zadahullahu al-jur'ata 'ala dhunubi wal ma'asi wal iqdama 'alayha wat taswifa fit taubah. Sesiapa yang duduk dengan orang fasik, Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan berani berbuat dosa. Sebab dia orang fasik ni, dia buat baik, buat jahat, buat baik, dia buat jahat. Maaf ya, dia solat orang fasik ni, tapi buat juga dosa. Dia baca Quran, tapi maaf, mengatur orang juga. Dia fasik. Fasik maksudnya buat baik, buat buruk, buat baik, buat buruk. Dia belum iman dia tu, nafsu dia masih lagi nafsu apa? Lawamah. Nafsu lawamah. Dia belum naik nafsu mulhamah, mutmainnah. Belum lagi. Kena didiklah dengan didikan guru, suhbah dengan guru orang salih. Baik. Satu. Dan maksiat. Dia buat maksiat sebab orang fasik ni selalu buat maksiat. Buat baik juga dia pun, tapi buat maksiat juga. Serta mendorongkan diri untuk melakukan maksiat. Tadi buat maksiat, ini dia berada di suasana yang mendorong dirinya berbuat maksiat. Contoh, bersama dengan orang-orang yang lagha, pergi ke tempat-tempat maksiat, berada di kawasan minoriti yang orang-orang di situ banyak berbuat maksiat. Kalau tidak buat maksiat, badan pun tengok mata, kemudian telinga tengok macam-macam. Itu termasuk. Sebab itu salah satu cara untuk kita bendung diri kita jangan buat maksiat. Satu, mesti bersama dengan orang-orang yang bukan ahli maksiat. Ni dalam masjid ni lah. Dua, berada di tempat yang tidak mendorong kita buat maksiat. Dalam masjid, majlis ilmu, majlis maulid. Gitu nah. Kita kena position diri kita. Sebab kita masih lemah. Kecuali kalau kita dah kuat tu tak apa. Kalau kita belum kuat, jangan bersama dengan kumpulan-kumpulan, suasana-suasana, tempat-tempat, negara-negara yang berbuat maksiat tu jangan. Dan mendorong diri untuk melakukan maksiat tetapi menunda-nundakan akan taubat. Ketika dia buat salah, dia tidak beristighfar dulu, delay. Sepatutnya buat maksiat terus astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani. Itu jangan tinggal tu. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubi wa rahmatuka arja indi min amali. Itu jangan tinggal. Istighfar khusus dibaca waktu malam. Wa bil asharihum yastaghfirun. Dan ketika waktu sahur mereka beristighfar. Istighfar bila-bila je. Tapi ada waktu khususnya. Bila? Waktu sahur, waktu sok. Tak semestinya puasa. Waktu sahur tu sekitar pukul 3 macam tu, suasana bening. Bagi masa untuk diri kita dengan Allah. 24 jam tu di pejabat, bersama dengan anak murid, bersama dengan pekerja. Cuba luangkan. Ini pesan ulama. 1 jam pun tak apa dengan Allah. Bilanya tu? Malam.
Sebab malam tu memang sesuai ketika manusia yang kita sibuk dengannya tadi tidur. Itulah pesan As-Sayyid Muhammad Ibn Alawi Ibn Abbas Al-Maliki Al-Hasani Al-Makki, seorang ulama besar dan wali Allah, muhaddis dekat bumi Makkah. Paling kurang ni, saya bagi tahu saya juga ni, 2 rakaat setiap malam paling kurang. Ambillah masa bila-bila tak apa. Untuk waktu-waktu ni saya tahu tuan-tuan dah kerja, dah buat hebat dah tu ni untuk orang yang beginners. Paling kurang bangkitlah pukul 3 malam ke pagi, kita sebut pagi tapi namanya malam. Wuduk dengan sempurna, jangan berebut-rebut, relax. Wuduk dengan sempurna, tahajud 2 rakaat. Usalli sunnatat tahajjud raka'ataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Fatihah, ambillah surah yang ringkas-ringkas, Al-Kafirun. Rakaat kedua, Al-Ikhlas. Habis jangan terus doa, Allahumma anta rabbi dulu, la ilaha illa anta sekali. Kemudian ataupun nak astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih 3 kali. Kalau kuat 40 kali. Kalau kuat lagi 70 kali. Kuat lagi 100. Kalau mengantuk, ni baru nak belajar 3 kali tak apa, jangan dipaksa dulu. Kemudian apa, istighfar lagi. Kemudian doa, tidur balik tak apa. Tapi memang wajibkan setiap malam 2 rakaat. Malam esok dia makin senang, lusa senang. Last tak sedar kita, ya Allah, saya dah buat ini sebulan. Tengok nanti dia jadi makin sedap. Bila tak solat malam tu, jadi tak sedap pula dibuatnya. Biasa kata ulama, untuk jadi sesuatu itu jadi biasa kita buat 40 hari 40 malam non-stop. Buat dulu dua. Nanti Masya Allah makin banyak. Tu yang kita dapat riwayat Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, 300 rakaat setiap malam tahajud tu. Masya Allah. Kita baru cerita 2 rakaat, 300 rakaat. Allah. Tu ya. Kenapa tu? Sebab rahsianya begini. Setiap amalan kalau diistiqamahkan, amalan tadi akan disebut sebagai wirid. Apabila ia sudah mendapat title wirid, ia seperti besi berani, magnet, akan menarik warid. Warid ini adalah makanan kepada hati, seperti mana perut itu kalau ada makanan bau cergas, tak letih. Begitu juga hati, sebab dia ada dapat makanan tadi namanya warid. Itu yang dia tak letih tu. Itulah rahsia Imam Syafi'i khatam Quran 30 juzuk setiap hari dan malam. Yang tu tadi tu. Kenapa? Satu je. Jadikan amalan itu berterusan. Macam Tuan Haji lah, setiap pukul 6 mesti jogging. Setiap pukul 6 mesti jogging. You have been doing this for almost 20 years non-stop. Satu hari rasa pelik, kenapa tak jogging pukul 6? Kita tengok Haji ni tadi, jogging Haji ni mesti pukul 6. Cuba cek, memang pukul 6. Itu namanya wirid. Maksud saya berterusan, bukan wirid lepas solat ni. Kenapa wirid selepas solat ni dipanggil wirid? Sebab setiap solat kita membacanya. Itu namanya wirid. Dia akan jadi sedap nanti. Sama tuan-tuan, jangan tinggal baca surah Al-Mulk. Alhamdulillah, masjid kita setiap lepas Isyak baca Al-Mulk. Mudah-mudahan sampai hari kiamat kita buat ni. Mudah-mudahan Al-Fadhil Ustaz Imam kita yang bawa. Jadi sedap. Dulu kan payah betul. Ini bila dah lancar hafaz pula tu, habis dah Imam, habis dah. Alhamdulillah.
Begitu juga surah Yasin. Gitu. Jadikan sesuatu itu berterusan, maka ia akan jadi wirid. Bila jadi wirid, dia akan jadi seperti bersih berani. Magnet akan menarik. Warid itu makanan kepada hati, maka beramal tidak letih. Ketika orang lain mungkin susah nak amalkan. Baik. Wa man jalasa ma'as salihin, sesiapa yang duduk dengan orang yang salih, zadahullahu raghbata fit ta'ati wa al-ijtinabi, itu silap baris ya, wal ijtinabi al-maharim, sebab dia jadi majrur. Allah akan menambahkan perasaan cinta kepada amalan-amalan ketaatan padanya, sebab orang salih suka berbuat amal. Dan yang terakhir Isya 40 kita ya. Yang terakhir, wa man jalasa ma'al ulama zadahu Allahu al-ilma wal wara. Sesiapa yang duduk dengan para ulama, ni ulama akhirat, bukan ulama dunia, ulama hasan, bukan ulama su', Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan ilmu dan perasaan tidak cintakan dunia kepadanya. Wara maksudnya tidak melakukan dosa-dosa besar, tidak mengakali dosa-dosa kecil. Dah masuk waktu kita ni 3 minit. Nanti masuk waktu, kita rehat sebentar. Saya akan lanjutkan sampai pukul 9 ya. Baik, sementara tunggu 3 minit. Imam Al-Haddad menambah, membanyakkan sedekah. Kat mana kita ni? Betul ya? Menggunakan tangan untuk menulis kitab dan mengajar, bersalam dengan orang yang salih, sudah kita cerita tadi, mencegah kemungkaran dan lain-lain. Tangan tadi, Imam Haddad tambah lagi satu, membanyakkan sedekah dan membantu orang Islam dalam keperluan mereka. Maksudnya dengan tangan, terserahkan dengan tangan. Sebab itu duit ke apakah, biar dalam tangan, banyak mana pun tak apa. Sebab bila dalam tangan, senang masuk ke tangan. Kan duit kat sini ni ambil. Guru kami pesan, kalau boleh poket atas ni. Ini pesanan je, bukan ada apa-apa. Tapi baik. Poket atas ni, kan baju Melayu kita ada ni poket ni. Ni sebolehnya, jangan letak duit kat sini. Ni. Beg duit pun jangan. Handphone pun jangan. Ni pesan saja ya. Kat mana? Kan ada 2 lagi poket kat sini ni. Sebab kat sini beliau kata dada ni biar dia berzikir Allah, 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 Allah. Memang kat sini kalau orang yang ada tahu cara berzikir, dia akan la ilaha illallah. Sini susu ni, susu kiri ni ada 2 jari bawah susu kiri ni, susu kiri bawah ni, la ilaha illallah kat sini. Untuk orang yang dah tahu cara berzikir, memang ada kesan kan. Tapi kalau orang yang belum tahu cara berzikir, zikir la ilaha illallah digemarkan jadi 2. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu tanpa melihat kat sini. Itu orang baru nak belajar ya. Baik, kita berhenti sebentar, kita sambung kemudian. Allah
Marhaban ya Habib. اللهم صل على سيدنا اللهم رب هذه الدعوة التامة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والشرف والدرجة وابعثه مقاما محمودا إنك لا تغفر اللهم اغفر لذنوبي ولوالدي اللهم اغفر لذنوبي اللهم اغفر لذنوبي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung. Faedah muka surat 121 footnote 151. Tiga kumpulan manusia dalam kitab Maraqil Ubudiyah Syarah Bidayatul Hidayah, ini karangan Syekh Muhammad Nawawi Ibn Umar Al-Bintani. Imamul Ghazali menjelaskan bahawa ada tiga kumpulan manusia jika dilihat daripada cara mereka bergaul sesama manusia. Ada tiga. Satu, kedudukan yang mulia seperti kedudukan malaikah. Manzilatul kiramil bararah minal malaikah. Mereka sentiasa melakukan kebaikan sesama manusia, sentiasa memberikan kebahagiaan kepada orang lain, tidak menyakiti fizikal dan hati orang lain, serta jujur kepada orang lain. Seronoklah kita dengan mereka ni ya. Mereka termasuk golongan manusia yang sama kedudukannya dengan malaikat. Bukanlah malaikat, tapi kebaikannya tu seperti malaikat. Juga tidak suka berperilaku tidak baik kepada orang lain. Jumpa tak orang macam ni? InsyaAllah jumpa ya. Kita jumpa orang macam ni. Kalau jumpa dia, tenang hati kita, seperti dapat ilham lah pada permasalahan-permasalahan tertentu. Inilah guru-guru kita lah ni, orang-orang yang soleh. Dia tak cakap banyak, tapi kita tengok dia hati tenang dibuatnya. Itu ya. Yang kedua, kedudukan seperti kedudukan hayawan dan benda-benda mati. Manzilatul bahaim wal jamadat. Keberadaan mereka tidak memberikan kebaikan dan manfaat kepada orang lain, malah memberikan mudarat dan bahaya pula kepada yang lain. Wallahu alam tuan-tuan, ada tak orang macam ni dalam hidup? Yang namanya hidup ni macam-macam. Ada orang yang jumpa emas, ada yang jumpa batu kerikil, tapi ada yang jumpa duri, ada jumpa kaca, kayu. Biasalah tu. Maksudnya jumpa orang yang baik, jumpa orang yang tak baik. Jadi kita doa mudah-mudahan selalu jumpa dengan orang yang baik. Yang ketiga, kedudukan sama dengan hayawan-hayawan buas. Tadi hayawan biasa je, ini yang buas seperti ular, kalajengking dan hayawan berbisa yang lain. Manzilatul aqarib
wal hayat was-sibagh ad-dariyat. Tidak ada kebaikan yang boleh diharapkan daripada mereka, malah mereka boleh mendatangkan bahaya yang boleh mengkhawatirkan. Imam Ghazali menyarankan supaya kita sentiasa berusaha untuk menjadi kumpulan yang pertama. Kalau kita tak jumpa kumpulan yang pertama tu, biar kita lah jadi kumpulan yang pertama tu, memberi kebaikan pada orang. Kalau kita tak pandai mengajar, tapi kita boleh offer khidmat. Kalau kita tak ada duit, tapi kita boleh tolong dengan tenaga. Tapi kita tak kuat, mungkin sakit, duit kita kuat, tolong dengan duit. Begitu yang namanya amal ni. Apapun, setiap orang tu ada kelebihan masing-masing untuk berbuat amal. Jika tidak mampu, berusahalah supaya tidak menjadi kumpulan kedua ataupun ketiga. Ini dalam bahasa yang mudah. Kalau tak boleh bagi kebaikan pada orang, jangan datangkan kemudaratan. Gitu. Macam mana? Duduk kat rumah lah seorang-seorang, ataupun jangan sibuk dengan orang, dengan keluarga kita. Sebab kita tak boleh nak bagi sumbangan dengan orang, tapi jangan buat problem kepada orang lain. Saya nak tutup pengajian kita malam ni. Nanti boleh tanda tu Bang Haji, tolong tanda nanti. Bulan depan kita masuk 122 atas tu ya. Cara mensyukuri nikmat kaki dan tangan tu bulan depan ni. 10 minit yang berbaki ini saya nak cerita kumpulan yang pertama tu. Apa dia? Kedudukan yang mulia seperti kedudukan malaikat. Siapa tu? Guru-guru kita. Tambah guru-guru tauhid yang mengajar kita kenal Allah. Dalam sejarah, antara guru syekh yang terkenal, malah ilmunya bukan sahaja dekat Iraq, Mesir, tapi dekat kota Damansara pun dapat juga manfaat ilmunya. Siapa? Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i, kita tutup dulu kitab. Beliau sangat disukai oleh Khalifah Harun Ar-Rasyid. Khalifah Harun Ar-Rasyid itu berbeza dengan khalifah-khalifah yang lain, sebab beliau suka dengan ilmu. Oleh kerana Imam Syafi'i disukai oleh Khalifah Harun Ar-Rasyid, biasalah ada orang yang dengki, ada hasad. Itu biasalah tu. Tapi yang hasad ini siapa? Golongan ulama. Tu jaga. Hasad ini dia selalu terjadi dalam golongan yang sama. Maaf ya, orang yang jual nasi lemak, maaf ni, dia hasad dengan siapa? Oh, yang jual nasi lemak. Dia tak hasad dengan tukang kasut. Tak kena dua tu. Lelaki hasad dengan lelaki, perempuan dengan perempuan, cikgu dengan cikgu, lebih kurang gitu. Ini yang bahayanya, ulama dengan ulama. Ada sekumpulan ulama ni, inilah kalau tak belajar ilmu tasawuf, kena belajar ilmu tasawuf. Iri hati dengan Imam Syafi'i, sebab beliau sangat disukai oleh Khalifah Harun Ar-Rasyid di Iraq. Satu hari mereka buat konspirasi nak menjatuhkan Imam Syafi'i di hadapan Khalifah Harun Ar-Rasyid. Cara macam mana? Ditanya soalan-soalan yang memang payah nak jawab. Akhirnya nanti kalau Imam Syafi'i tak boleh jawab di hadapan Khalifah Harun Ar-Rasyid dan di khalayak ramai, malulah dia. Ada 11 soalan. Masa tinggal 5 minit. Saya kongsikan 3, lebihnya bulan depan. 3 saja.
mereka memang buat soalan fiqh, tapi dalam bentuk teka-teki macam tu. Memang kalau orang tak mendalam ilmu fiqh tak boleh jawab. Dalam masa 3 minit ini mengaji, kita cerita 3 saja ya. 1, Khalifah Harun al-Rashid, Imam Syafi'i, ulama-ulama kat sini 11 orang, sebab setiap seorang tu satu soalan. Ini jamaah-jamaah. Memang mereka nak jatuhkan maruah Imam Asy-Syafi'i dengan anggapan Imam Syafi'i tak akan dapat jawab soalan ini. Pendek saja. Pertama, ya Aba Abdillah, gelaran Imam Syafi'i. Permasalahan Imam Syafi'i tenang je. Seorang lelaki menyembelih kambing dalam rumahnya. Keluar rumah, masuk balik, lalu kata lelaki ini tadi, kambing ini haram bagiku. Kemudian berkata ahli keluarganya, isteri dan anak-anak, kambing ini juga haram bagi kami. Silakan. Itu je jawab soalannya mengaji. Silakan. Agak-agak boleh jawab kita ni. Kalau tak jawab tak habis isyak kita ni. Kata Imam Syafi'i, beliau orang yang alim. Ini berlaku kepada seorang yang musyrik, teringin nak makan kambing, dipotongnya kambing. Ketika dia keluar rumah, dapat hidayah masuk Islam. Sebab itu ketika dia masuk rumah, dia katakan kambing ini haram bagiku. Kenapa? Sebab tadi kan disembelih ketika dia masih musyrik. Betul lah tu. Kenapa anak isterinya mengatakan kambing ini juga haram bagiku? Sebab ketika mereka melihat tok ayah ni, melihat suami dah masuk Islam, kami pun masuk Islam sama. Sebab itu mereka katakan kambing ini juga haram bagi kami. Khalifah Harun al-Rashid ada kat sini ni, tanya dengan ulama yang tanya tadi, betul ke? Depa tadi rasa Imam Syafi'i tak boleh nak tackle jawab soalan ni, tunduk dia. Betul. 1-0. Ni sebelah ni. Hari ni malam ni 3 je. Jangan risau, nanti tuan-tuan mai. Bulan depan mai nak sambung lagi nanti. Yang kedua, ya Aba Abdillah Imam Syafi'i, seorang minum ayak, setengah halai baginya dan separuh lagi haram baginya. Tuan-tuan siapa boleh jawab, saya bagi ayak sebotol. Kerana masa kita tak mengizinkan, kata Imam Syafi'i, seorang yang telah minum air setengah, ketika masih berlaku separuh, masih berbaki separuh lagi, tiba-tiba di hidungnya berdarah, lalu air menitik di dalam cawan yang ada air, maka apa hukum air ini? Mutanajis, sebab kena darah. Boleh tak diminum? Tak boleh. Itulah jawapannya. Khalifah Harun al-Rashid tanya, lagu mana Tuan Syekh? Betul. 2-0. Yang ketiga ni nak sebut ke nak sambung bulan depan? Seorang yang solat, ketika dia salam sebelah kanan, isterinya di rumah hendaklah ditalak. Ketika dia salam sebelah kiri, solatnya batal. Dan ketika selepas solat, dia masih membayar hutang 1000 dirham. Lagu mana? Kata Imam Syafi'i, orang yang solat tadi telah berkahwin dengan seorang perempuan yang mana isterinya itu adalah isteri orang lain, tetapi orang itu tak tahu pi mana. Dalam istilah fiqah dipanggil mafqud. Dalam 2-3 tahun tak ada, maka bolehlah dikahwini perempuan tadi itu. Bila dia bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Allah ada pula Haji kat depan ni. Haji ni ini yang kata 3 tahun 4 tahun hilang dulu tu, muncul balik. Mana isteri dia? Isteri imam ni. Sebab itu dia wajib lepaskan isteri dia ni, patah balik kepada suami asal. Dan ketika sebelah kiri, dilihat dekat bahunya ada tai cicak yang basah.
Maka bila basah, kalau kering tak apa, kita buat lagu ni. Basah buat lagu ni, dia duduk tang ni, maka batal solatnya. Dan ketika selepas solat, dia mendongak untuk mengusapkan wajahnya. Ketika itu waktu malam, dia tertengok hilal. Hilal maksudnya anak bulan baru. Dia janji nak bayar utang pada orang sekian di awal bulan, 1,000 dirham. Kata Khalifah Harun al-Rashid, "Ya Tuan Syekh, bagaimana?" Tunduk malu. Betul. 3-0. Hak 8 lagi kita sambung bulan depan. Sebab dia ada 11 kan. Itulah dia ulama-ulama ni, masya-Allah, tabarakallah. Soalan tadi tu, saya kalau tak baca jawapan, saya pun payah nak jawab. Nah, sebab kalau soalan hukum ini, hukum itu, tak apa lagi. Ini dibuat dalam bentuk sebegitu, itu hanya orang yang memiliki malakah fiqhiyah, darajah fiqh yang tinggi dan menguasainya baru dapat. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Bisirril Fatihah.